Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anissa Doyles dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 5 Mac 2021. Seramai 4,950 petugas barisan hadapan di kawasan pedalaman Sabah akan diberikan suntikan vaksin jenis Pfizer-BioNTech dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat zon pedalaman yang bermula semalam. Semua penerima fasa pertama dijangka akan selesai disuntik 2 dos vaksin berkenaan pada pertengahan April depan. Demikian menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Arthur Joseph Kurup ketika ditemui pemberita selepas melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat zon pedalaman Sabah di Keningau. Dengan vaksin ini, lebih banyak sektor ekonomi dapat dibuka kembali. Kita harap bahawa sempadan negara juga dapat dibuka dan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan dapat lagi dikembalikan. Dato' Arthur yang juga ahli Parlimen Pensiangan turut meminta rakyat berusia 18 tahun ke atas agar segera mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Sementara itu, beberapa pemimpin dan petugas barisan hadapan di pedalaman Sabah yang sudah menerima suntikan menyatakan keyakinan masing-masing terhadap vaksin berkenaan. Memang sudah cukup bersedia sebab bekas diserang pesakit positif COVID memang sudah bersedia dan kita merasa lega lah sebab kita sudah cukup bersedia untuk disuntik vaksin. Kita rasa lebih confident dan kita berharap, insyaAllah kita berharap bahawa selepas vaksinasi ini kita dapat atasi gejala COVID ini ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini untuk menerima vaksin ya. Seperti mana yang kita ketahui, vaksin ini adalah satu cara untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Pesanan saya kepada semua penduduk, terutamanya yang berada di zon pedalaman Sabah, vaksin ini selamat. Sebanyak 22 lokasi fasiliti awam termasuk Dewan Masyarakat dan Balai Budaya telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin di seluruh zon pedalaman iaitu Keningau, Tambunan, Nabawan dan Tenom. Sementara itu, pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri juga berlangsung semalam disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor di Dewan Serbaguna Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah. Ketua Menteri merupakan antara penerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 selain Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Masdi Manjun, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Sheikh Helmi Yahya, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali dan Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19 di Sabah, sebanyak 78 kes baharu positif COVID-19 direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 53,216 kes. Kelabakan mencatatkan bilangan kes baharu tertinggi dengan 12 kes diikuti Nabawan 11, Keningau 10 dan selebihnya dicatat di lain-lain daerah. Tiada kes kematian dan kluster baharu direkodkan. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, 42 kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 8, saringan kluster sedia ada 24 dan 4 kes lain-lain kategori. Dalam pada itu, seramai 94 pesakit sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh kini 51,869 orang. Manakala 701 pesakit sedang menerima rawatan, 268 orang di hospital, 426 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC dan 8 orang di pusat tahanan sementara dan penjara. Seramai 31 pesakit dirawat di unit rawatan rapi, 14 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan kemasukan individu ke Sabah berdasarkan kategori yang ditetapkan. Turut dikeluarkan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan bagi daerah Nabawan yang berkuat kuasa sejak semalam hingga 16 Mac ini.
Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang berpangkalan di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu melancarkan Skuadron 601 iaitu Skuadron Sistem Pesawat Tanpa Pemandu UAS Scan Eagle. Majlis pelancaran disempurnakan Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani yang turut dihadiri Wakil Kedutaan Amerika Syarikat Atas Pertahanan Kanan Kapten Muhammad Muzaffar Ferozihan. Menurut Tan Sri Muhammad Reza, pada peringkat awal UAS Scan Eagle akan beroperasi di daratan sebagai fasa latihan kepada pengendali untuk memahirkan diri dalam sistem sebelum ditempatkan di atas kapal-kapal TLDM. UAS Scan Eagle yang kita baru adakan sekarang ini adalah permulaannya. Untuk makluman semua, perancangan kita adalah untuk UAS Scan Eagle ni kita akan mengoperasikan dia di darat dulu. Tan Sri Muhammad Reza berkata demikian kepada pemberita selepas pelancaran Skuadron 601 UAS Scan Eagle dan Majlis Pemakaian Lencana Kepakaran Kapal Selam di Sepanggar. UAS Scan Eagle adalah pesawat buatan syarikat Boeing in situ dibekalkan oleh AS kepada Malaysia melalui program Maritime Security Initiative yang mula diterima oleh TLDM pada 6 Mei 2020. Ia terdiri daripada 6 pesawat, 2 pelancar, 2 Skyhook dan 3 ground control station bernilai RM180 juta. Terdahulu, Tan Sri Muhammad Reza memakaikan lencana kepakaran kapal selam kepada 9 anggota TLDM yang berjaya menamatkan latihan selama hampir 18 bulan. Cadangan penubuhan pusat Belt Road di negeri ini dapat memperkukuh hubungan ekonomi Sabah dengan China termasuk meningkatkan aktiviti pengeksportan produk tempatan ke negara matahari terbit itu. Ia sekaligus akan menarik lebih ramai pelabur China ke negeri ini. Pengurusi Kluster Industri Minyak Sawit POIC Sabah yang juga adun dilantik, Datuk Yong Tek Lee, ketika mencadangkan perkara itu meminta agar pusat Belt Road diwujudkan melalui pembiayaan persendirian. Ia bertujuan memudahkan perniagaan, pelaburan dan perdagangan antara China dan Sabah. Datuk Yong berucap dalam majlis makan malam meraihkan Duta Khas Perdana Menteri ke China dan pengurusi Majlis Perniagaan Malaysia-China MCBC Datuk Seri Tiong King Sing di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Yong, MCBC menjadi penanda aras hubungan baik bilateral yang terjalin antara Malaysia-China sekaligus berupaya memain peranan signifikan membawa nilai dagangan menguntungkan dari negara itu yang merupakan penyumbang terbesar pemulihan ekonomi global. Sementara itu, Datuk Tiong dalam ucapan balasnya memberi reaksi positif dengan cadangan berkenaan dan meminta Datuk Yong segera menubuhkan jawatan kuasa untuk mengambil tindakan lanjut. Pelaksanaan My Digital dilihat mampu meningkatkan sistem ekonomi negara secara menyeluruh sekaligus menambah baik kaedah urus niaga. Ini memberi manfaat kepada golongan peniaga industri kecil dan sederhana IKS di Sabah. Menurut Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Sabah Anita Muhammad, menerusi penambahbaikan prasarana digital yang dirancang dalam tempoh kira-kira 9 tahun itu, usahawan IKS mempunyai peluang besar dalam memasarkan produk mereka ke pasaran lebih luas. Kalau sekarang kita berniaga face to face dengan cara direct approach melalui telefon, melalui WhatsApp, tapi masa akan datang with one click kita boleh capai kepada millions of prospect. Jadi apa yang kita perlukan adalah database yang sangat besar. Sebagai PKS adalah kita harus bermula mengumpul data supaya data ini boleh kita guna pakai. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Jelasnya norma baharu konsep membeli belah secara dalam talian secara tidak langsung memacu kehadiran digital dalam pelbagai perniagaan. Justru dengan pelaksanaan My Digital, perniagaan secara dalam talian akan lebih mudah diterokai oleh peniaga IKS. Hafiz dan Hafizah Daerah Tawau Fakrul Mukminin Amiruddin dan Dian Karisma Muhammad Japar dinobatkan sebagai Johan Menghafaz Al-Quran pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri tahun 2021 Masihi 1442 Hijrah di Dewan Sa'dah Wisma Muiz. Kedua-dua mereka bakal mewakili Sabah ke Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan. Fakrul Mukminin dipilih sebagai Johan bagi kategori 1 hingga 10 juzuk lelaki dengan pungutan markah keseluruhan 98.36%.
Manakala Dian Karisma Johan bagi kategori 1 hingga 20 juzuk perempuan dengan markah 94.9%. Dalam pada itu, Hafiz Pedalaman Bawah Muhammad Hezrul Rozali dinobatkan Johan bagi kategori 1 hingga 30 juzuk lelaki. Alhamdulillah, hari ini saya dapat Johan. Terima kasih kepada ustaz-ustaz yang sudah beri tunjuk ajar, kepada ibu bapa yang selalu mendoakan, kepada kawan-kawan yang mendoakan juga. Saya rasa gembira lah. Syukur, Alhamdulillah. Saya rasa amat gembira dan syukur kepada Allah sebab usaha menghafaz selama 4 tahun di bawah bimbingan Ustaz Muammar Abdul Sabur sangat bersabar mendidik kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Johan, Hafiz dan Hafizah bagi setiap kategori menerima wang tunai, cenderamata dan sijil penyertaan serta hadiah sumbangan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Penyampaian hadiah kepada pemenang disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah memperluaskan misi teratak prihatin melalui kerjasama Markas Division ke-5 Infanteri Malaysia. Kerjasama itu bagi menjayakan projek Jiwa Murni melibatkan pembinaan rumah baharu untuk sebuah keluarga miskin di Kampung Kota Bungan, Kota Belud. Ini adalah projek pertama di Sabah bersama dengan Tentera Darat, iaitu Jiwa Murni. Dan sebenarnya kita juga sedang membina sebuah lagi rumah untuk sebuah keluarga miskin di Kampung Saap Pitas, juga di bawah Jiwa Murni. Haji Samin berkata demikian kepada RTM selepas menyaksikan majlis penyerahan kunci rumah kepada Muhammad Hazwan Ronait Abdullah oleh Panglima Brigade ke-5 Infanteri Brigadier General Sambri Jeffrey Darus bersempena Hari Tentera Darat ke-88 di Kampung Kota Bungan, Kota Belud. Rumah bernilai RM40,000 ini dibiayai Yadim Sabah dan disiapkan dalam masa 25 hari secara gotong royong oleh 16 anggota 5 skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja. Sementara itu, Muhammad Hazwan, bapa kepada 4 orang anak yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sangat gembira kerana impian untuk memiliki rumah baru menjadi kenyataan. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Yadim dan Angkatan Tentera Malaysia karena membantu membuat rumah baru saya yang sangat-sangat berharga ini. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah kali ini. Segera daftarkan diri untuk vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Lindungi diri, lindung semua. Saya Anissa Dollars. Assalamualaikum dan salam sejahtera.